Lagi malam ini dalam berita TV3, antara berita penting, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Bremen, Jerman Barat menawarkan perkhidmatan percuma kepada syarikat-syarikat tempatan yang menubuhkan cawangan di sana. 111 pelajar di Kota Baru dikejarkan ke hospital kerana disyaki keracunan makanan, dan di bahagian luar negeri pula 1,400 orang dikuatiri terbunuh akibat gempa bumi di Republik Tajikistan, Soviet Union. Berita sepenuhnya. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Bremen, Jerman Barat menawarkan penubuhan pejabat-pejabat cawangan syarikat-syarikat Malaysia di negeri itu secara percuma. Wakil perbadanan itu, Encik H. Schmadeka, berkata perbadanannya juga menawarkan perkhidmatan pemasaran secara percuma kepada syarikat-syarikat Malaysia yang menubuhkan cawangannya di negeri itu. Satu memorandum persefahaman mengenai perdagangan dua hala antara Perbadanan Kemajuan Ekonomi Bremen, Jerman Barat dan Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia atau MIDA ditandatangani hari ini. MIDA diwakili oleh pengurusinya Tan Sri Zainal Abidin Sulong, manakala Perbadanan Bremen pula diwakili oleh Ketua Pengarah Eksekutifnya Encik H. Schmadeka. Menurut Tan Sri Zainal Abidin, di bawah memorandum itu, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Bremen menawarkan beberapa perkhidmatan percuma kepada syarikat-syarikat Malaysia yang menubuhkan cawangannya di Bremen. Saya kira yang paling penting dalam Memorandum of Understanding dengan Bremen ini ialah kemudahan-kemudahan yang perbadanan di Bremen ini sedia memberi kepada peniaga-peniaga Malaysia selama 3 tahun rent free, tak payah bayar sewa, untuk mempromot atau meningkatkan kemungkinan kemasukan pasaran Eropah umumnya dan pasaran Germany pada khususnya. Terdahulu daripada itu, dalam ucapannya, Encik Schmadeka berkata, syarikat-syarikat Malaysia juga dibenarkan menggunakan kemudahan di Pelabuhan Bremen dengan percuma. Encik Schmadeka berkata, perbadanannya melaksanakan langkah itu untuk menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia menembusi pasaran Eropah dengan menggunakan Bremen sebagai pusat pengembangannya. Perbadanannya juga, kata Encik Schmadeka, tidak menghadkan jumlah syarikat yang ingin membuka cawangannya di Bremen. Tan Sri Zainal Abidin juga menandatangani satu memorandum persefahaman dengan sebuah bank Perancis. Memorandum persefahaman itu bertujuan menarik minat ahli-ahli perniagaan Perancis melabur di negara ini. Keadaan ekonomi negara yang semakin pulih menarik minat beberapa syarikat British untuk menerokai peluang-peluang pelaburan di negara ini. Satu misi perdagangan British kini berada di ibu negara juga akan meneroka peluang-peluang kerjasama dengan syarikat Malaysia. Pengurus Misi Perdagangan British, Encik Steve Courtney, berkata anggota-anggota delegasinya juga akan cuba mencari pengedar-pengedar Malaysia untuk mengedar barangan keluaran mereka di sini. 16 syarikat British yang terbabit dalam pengeluaran pelbagai jenis barangan termasuk senjata dan racun-racun serangga menyertai misi dagangan ini. Salah seorang anggota misi ini, Encik Gareth Thomas, berkata syarikatnya tertarik untuk melabur di Malaysia kerana industri petroleum misalnya berpotensi untuk berkembang. Katanya insentif-insentif yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia kepada pelabur asing juga amat menggalakkan. Seorang usahawan British, Encik Brett Ainsworth, pula berkata kemudahan mendapatkan perkhidmatan buruh mahir menarik minatnya untuk menerokai peluang-peluang pelaburan di negara ini. Tambah beliau, pembabitan pekerja-pekerja mahir akan mempercepatkan dan memudahkan pertukaran teknologi antara kedua-dua negara. Misi perdagangan British ini akan berada di Malaysia selama 5 hari. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian akan menubuhkan sebuah pasukan petugas untuk mengkaji kelemahan-kelemahan sektor industri kecil di negara ini. Menterinya, Datin Paduka Rafidah Aziz, berkata antara tugas utama pasukan itu ialah mengemukakan program bagi memesatkan pertumbuhan sektor itu. Pembangunan industri kecil di negara ini masih ketinggalan. Sehubungan itu, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian akan menubuhkan sebuah pasukan petugas untuk mengkaji kelemahan-kelemahan sektor itu dan seterusnya mengemukakan cadangan bagi meningkatkan perkembangannya. Sehubungan dengan ini, Kementerian akan menubuhkan satu pasukan petugas atau task force bagi mengkaji kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh sektor ini.
Datin Paduka Rafidah Aziz ketika mengumumkan penubuhan pasukan itu berkata, wakil-wakil sektor swasta juga akan dijemput menganggotai pasukan petugas berkenaan. Datin Paduka Rafidah berkata sebuah syarikat perunding swasta dilantik untuk mengumpul maklumat-maklumat lengkap berhubung industri kecil di negara ini. Tambah beliau, kementeriannya juga akan meminta kerajaan negeri menyediakan kawasan khas bagi industri kecil di negeri masing-masing. Kementerian itu juga akan bekerjasama dengan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, MIEL dan MIDF untuk menyediakan kilang bertingkat atau flatted factories untuk industri itu. Bagi memperluaskan pasaran industri itu, kerajaan juga memutuskan akan membeli beberapa barangan yang dikeluarkan oleh industri kecil. Datin Paduka Rafidah juga mengumumkan pemindahan bahagian industri kecil dari Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar ke kementeriannya. Pemindahan bahagian ini daripada bahagian Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar adalah difikirkan perlu memandangkan bahawa Kementerian Perdagangan dan Perindustrian adalah bertanggungjawab secara keseluruhannya terhadap pembangunan perindustrian yang juga termasuk industri-industri kecil. Dengan pemindahan bahagian itu, kata Datin Paduka Rafidah, semua dasar dan program untuk industri kecil akan dapat diselaras dan disatukan dengan industri besar. Langkah itu katanya akan membantu mempercepatkan pertumbuhan industri kecil. 111 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah Pasir Pekan dekat Kota Baru, Kelantan dikejarkan ke Hospital Besar Kota Baru dan Hospital Daerah Tumpat hari ini kerana disyaki keracunan makanan. Penuntut-penuntut itu yang berusia antara 13 dan 16 tahun mengadu muntah-muntah dan sakit perut setelah memakan nasi goreng, sayur kangkung dan teh di kantin asrama sekolah mereka. 9 pelajar dimasukkan ke ward untuk rawatan lanjut, manakala yang lainnya diberi rawatan pesakit luar. Keadaan mereka yang dimasukkan ke ward tidak membimbangkan. 500 penyokong kumpulan serpihan cawangan Ceras Baru hari ini mengumumkan keputusan mereka memasuki UMNO. Serentak itu, bilik operasi kumpulan serpihan di cawangan itu dibubarkan dan bilik gerakan Barisan Nasional diwujudkan. UMNO terbukti mendapat sokongan rakyat. Petang tadi 500 penyokong kumpulan serpihan di cawangan Ceras Baru mengumumkan kemasukan mereka ke dalam parti itu. Di hadapan pengerusi Barisan Nasional Negeri Selangor Darul Ihsan, Datuk Muhammad Haji Muhammad Taib, mereka berikrar memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada pucuk pimpinan parti. Kumpulan ini diketuai oleh bekas Ketua Pemuda cawangan itu, Encik Muhammad Rosdi Muhammad Ali, yang mengutarakan perkembangan politik semasa memperkukuhkan keputusan mereka menyertai UMNO. Sebab utama kami terpaksa mengambil keputusan mengejut ini adalah memandangkan perkembangan terakhir isu-isu semasa dan juga pergolakan politik pada hari ini, yang mana kita asyik menghantam antara satu sama lain hingga mengakibatkan perpecahan perpaduan kita sendiri, iaitu perpaduan orang-orang Melayu. Jadi inilah yang sangat kami takuti setelah kami sedar bahawa di sini telah wujudnya tanpa disangka-sangka dua kem dan tidak lagi boleh duduk semeja kerana prinsip-prinsip atau fahaman politik masing-masing. Selepas ucapan ini, Encik Rosdi mengetuai kumpulannya menyerahkan lencana dan topi kumpulan serpihan untuk ditukarkan dengan kelengkapan Barisan Nasional. Menteri Besar Datuk Muhammad Haji Muhammad Taib sendiri membuat penukaran ini sebagai menghargai keputusan mereka. Ia diikuti dengan penyerahan 250 borang keahlian kepada Datuk Muhammad. Selebihnya dijangka berbuat demikian dalam sehari dua ini. Datuk Muhammad dalam ucapan penghargaannya memuji sikap kumpulan ini yang sedar sebelum terlambat. Dia nak naik ke atas, tetapi kita dipecah belahkan. Kalau dia nak naik ke atas, tosahlah dipecah belahkan orang di bawah. Naik ke atas, memecah belahkan orang bawah, itu perbuatan orang baik ke orang jahat? Jahat! Kalau satu-satu orang itu naik ke atas, kalau dia nak naik ke atas dengan memecah belahkan kita, dengan kita punya susah beberapa minggu yang lepas ini, maka dia sebenarnya bukanlah seorang pemimpin yang tulen. Kemuncak majlis ini ialah pembubaran markas kumpulan serpihan di cawangan ini dan penubuhan markas Barisan Nasional.
Hadir sama ialah pengerusi pilihan raya Parlimen Ampang Jaya Datuk Haji Ahmad Razali Muhammad Ali, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Keramat Encik Mufti Shuaib dan calon Barisan Nasional yang bertanding Encik Ong Ti Kiat. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL akan menjadikan projek perumahan Keramat Jaya 2 yang dilengkapi kemudahan moden sebagai ciri tetap bagi projek perumahan pangsapurinya. Datuk Bandar Datuk Elias Omar berkata projek perumahan itu akan menjadi projek perintis dan contoh kepada pihak swasta yang ingin membina projek perumahan pangsapuri kos rendah di sekitar bandaraya. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Elias Omar berkata DBKL akan melengkapkan semua projek perumahan pangsapuri yang dimajukan dengan beberapa kemudahan moden. Antaranya ialah pemasangan lift keselamatan kuasa graviti, iaitu sistem lift yang menggunakan graviti, bukan gunakan elektrik. Jadi kalau ada kebakaran, orang boleh turun naik menggunakan lift tu boleh turun saja, dia tak boleh naik. Tapi dia berpusing lah. Dan lift ini telah diwujudkan di Taiwan, tetapi saya rasa buat pertama kali akan digunakan di Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian selepas melancarkan projek perumahan Keramat Jaya 2 di Kuala Lumpur. Menurutnya pengubahsuaian lift itu juga membolehkannya digunakan sebagai saluran membuang sampah. Datuk Elias juga berkata projek perumahan yang bakal dibina oleh DBKL dilengkapi dengan sistem kad keselamatan. Ciri dari segi security keselamatan penduduk yang menggunakan kad elektronik, iaitu buat pertama kalinya Dewan Bandaraya memperkenalkan sistem keselamatan di rumah-rumah pangsa Dewan Bandaraya, yang mana orang ramai tidak dapat masuk ke dalam lobi lift melainkan dengan menggunakan kad elektronik dan menggunakan sistem kod. Sebelum itu, ketika melancarkan projek ini, Datuk Elias berkata DBKL akan memajukan secara usaha sama beberapa kawasan setinggan lain di Kampung Datuk Keramat. Antaranya, kata Datuk Elias, di Keramat Tengah dan Kampung Berembang. Projek Keramat Jaya 2 ini mengandungi 412 unit rumah dan 4 unit rumah kedai. Projek ini juga dilengkapkan kemudahan moden seperti kad keselamatan, intercom, lift sistem graviti dan kemudahan lain. Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP memperuntukkan RM15 juta untuk penerbitan buku-buku pengajian tinggi tahun ini. Ketua pengarahnya Haji Jumaat Datuk Muhammad Nur berkata RM9 juta juga disediakan untuk menterjemahkan buku-buku pengajian tinggi ke dalam bahasa Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka akan memperhebatkan usaha menterjemah buku-buku pengajian tinggi ke dalam bahasa Malaysia. Ketua pengarahnya Haji Jumaat Datuk Muhammad Nur berkata, program penterjemahan projek Nadi itu akan disertai oleh 30 pertubuhan. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar di Ibu Negara petang tadi. Menurutnya, 200 judul akan diterjemahkan secara berperingkat-peringkat. Beliau berkata tahun lalu 81 judul buku diterbitkan, 53 adalah karya asal sementara 28 adalah terjemahan. Ibu bapa tidak terlepas daripada mendidik dan memberikan pelajaran yang sempurna kepada anak-anak. Bagi Encik Kamal Ahmad, mengasuh kembar empatnya satu pengalaman yang mencabar dan mengembirakan. Bagi Encik Kamal Ahmad, seorang peneroka rancangan Felda Keratung 1, Pahang, kehadiran kembar empat 8 tahun lalu adalah satu rahmat daripada Allah pada keluarganya. Dan dalam keadaan susah ketika itu, mereka terus mendidiknya di samping 5 anaknya yang lain. Kini kembar empat ini telah bersekolah. Seperti anaknya yang lain, sebelum ke sekolah, ibu bapanya terpaksa menyediakan peralatan persekolahan yang cukup. Menurut Encik Kamal, di hari pertama persekolahan tahun lalu amat menyulitkan. Di sekolah saya tak dapat pasti betul sebabnya cikgu dulu cikgu besar dia cikgu Usop kan, sekarang dia dah pincin. Dia cakap dulu dia mau tukarkan kelas kan. Dia tak dapat nak tukarkan kelas tu. Sebab dia bila tukar seorang kan, dia lari. Semua dia keluar, dia tak mau nak duduk seorang antara seorang-seorang. Abu Bakar, Osmani, Umar dan Ali kini berada dalam darjah 2 di sekolah ini. Dan bagi gurunya, Sahbani Salim menghadapi masalah untuk mengenali satu sama lain. Saya asingkan antara 4 beradik ni tadi. Itu satu dalam 4 kumpulan lah. Kumpulan pertama ada 1 Ali, kumpulan 2 Abu Bakar, kumpulan 3
Osman, kumpulan 4 Omar. Jadi saya dapat dapat pecam murid tadi, kan? Kumpulan 1 bila 1 je Ali. Jadi saya dah tahulah itu. Menurut gurunya lagi, walaupun mereka ini mempunyai prestasi pelajaran yang sederhana, tetapi mereka adalah antara murid yang cergas dalam bilik darjah. Budak kembar 4 ni, walaupun dia agak lambat kan, dia punya tangkapan dalam pelajaran ni. Tapi dia ni berani. Berani. Berani dia macam ni. Bila kita ajar, kita sampaikan pelajaran, walaupun dia tidak dapat mengikuti pelajaran kita, dia akan bertanya semula. Bagi ibunya pula, Puan Miskiah Diman mengasuh anak kembar ini menghadapi pelbagai ragam dan ada kalanya membosankan. Tapi dah dapat bantuan tu, bela jugalah. Bawa balik sekali 2. Tinggal lagi 2 kat hospital, balik lagi 2. Sekali entah perasaannya tu. Boleh jaga tak? Kali adik saya pun datang tolong jaga. Bolehlah sejam sekali salin, kejam sekali salin. Ke lamping. Kalau berak sama-sama, kencing sama-sama, kalau nak nangis. Nak minum pun gitu, nak nusu. Setiap petang beginilah kembar 4 ini. Mereka tetap bersama, walau apapun keadaannya. Bagi Encik Kamal dan Puan Miskiah, detik gembira dan duka telah dilalui dan yang penting ialah untuk memimpin anak-anaknya ini. Bersama Zainal. Terima kasih, Wan. Dan malam ini saya mulakan dengan berita kejohanan Super Bowl di Miami, Florida. Pasukan San Francisco 49ers menjuarai kejohanan Super Bowl ke-23 setelah menewaskan pasukan Cincinnati Bengals. Perlawanan Super Bowl yang sangat terkenal di Amerika Syarikat berlangsung di Stadium Joe Robbie. Pada satu ketika, pasukan Cincinnati Bengals serba putih mendolai San Francisco 49ers 16-13. Bagaimanapun, pasukan San Francisco 49ers tidak putus asa dan berusaha gigih di separuh masa kedua. Di saat-saat akhir permainan, Joe Montana menghantar bola kepada John Taylor yang berjaya membuat 1 touchdown. Keputusan akhir, San Francisco 49ers 20, Cincinnati Bengals 16. Dan untuk makluman saudara, TV3 akan menyiarkan rakaman perlawanan Super Bowl itu pada pukul 10.30 malam ini. Kita beralih pada berita badminton iaitu kejohanan terbuka Jepun. Pemain negara Fu Kok Kiong gagal menjuarai bahagian perseorangan kejohanan badminton terbuka Jepun setelah kecundang di tangan juara dunia Yang Yang. Yang Yang dari China memenangi bahagian perseorangan setelah mengalahkan Fu Kok Kiong 15-2 dan 15-10. Ini adalah kejuaraan terbuka Jepun yang kedua buat Yang Yang. Pasangan bergu Korea Selatan Pak Ju Bong dan Lee Song Bok menewaskan pasangan Sweden Jens Erik Atonsson dan Par Gunnar Johnson dengan mata 15-6, 15-5 untuk menjuarai bahagian bergu akhir. Sejumlah 222 pemain daripada 22 negara mengambil bahagian dalam kejohanan ini. Dan kita ikuti pula perkembangan squash. Malaysia akan menjadi tuan rumah kejohanan terbuka dunia 1989 Oktober depan. Dan hadiah wang tunai $85,000 Amerika, iaitu yang terbesar dalam sejarah squash dunia, menjadi rebutan, kata pengerusi Jaduankuasa Pengajar Kejohanan, iaitu Tengku Nakiyuddin Tengku Jaafar. Menurut Tengku Nakiyuddin, hadiah yang begitu lumayan akan mendorong penyertaan beberapa pemain profesional dalam kejohanan itu.
Gelanggang skuash Majlis Sukan Negara dan Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Putra ini akan menjadi tumpuan jago skuash dunia bila Malaysia dipilih menjadi tuan rumah kejohanan itu. Jago skuash seperti Jahangir Han, Jansir Han dan Chris Dittmar bersama tidak kurang daripada 50 jago lain dijangka menyertai kejohanan dari 1 hingga 7 Oktober. Menurut pengerusi jawatan kuasa pengelola kejohanan Tengku Nakiyuddin Tengku Jaafar, hadiah yang ditawarkan ialah $85,000 Amerika atau kira-kira RM220,000, iaitu yang terbesar pernah disediakan dalam sejarah skuash dunia. Beliau juga berkata, juara kejohanan itu akan menerima $15,000 dan naib juara $10,000. Serentak dengan kejohanan itu, Malaysia juga akan menganjurkan ISRF Challenge, iaitu kejohanan yang menampilkan pemain skuash dunia yang baru mencipta nama. Menurut Tengku Nakiyuddin lagi, gelanggang skuash Majlis Sukan Negara ini akan dipasang dengan sistem pendingin udara untuk menepati peraturan Persatuan Skuash Antarabangsa. Sementara Dewan Merdeka pula akan dipasang dengan gelanggang kaca yang dibawa khas dari New Zealand. Dengan pembinaan gelanggang kaca di tengah Dewan Merdeka, penonton dapat menyaksikan perlawanan dari setiap penjuru. Dalam majlis ini juga, Tengku Nakiyuddin menerima cek $80,000 daripada peraja utama kejohanan, iaitu syarikat Singa, untuk pembiayaan kejohanan itu. Cek disampaikan oleh pengarah urusan syarikat Encik Iftika Ahmad. Kejohanan itu juga dijangka menjadi daya penarik pelancong sempena persidangan Ketua Kerajaan Commonwealth atau COGAM dan Tahun Melawat Malaysia 1990. Itu saja berita sukan dari kami malam ini, saudara. Selamat malam dari saya dan seterusnya saya kembalikan kepada Razak dan juga Wan. Silakan. Terima kasih Zainal. Jadi saudara, setakat itu dulu berita daripada kami dan seperti biasa berita akhir akan menemui saudara pukul 11.30 malam nanti. Selamat menonton rancangan-rancangan kami seterusnya. Selamat malam. Selamat malam.